Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 774. Antara paparan utama. Mafia apa khabar soal kesatuan pekerja-pekerja KTM? Cetak duit lagi, cadangan setengah tiang. Apakah pendekatan lebih efektif selain PKP? Sementara pemimpin leka politik, anak-anak leka dadah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dokumen mahkamah yang difailkan oleh kontraktor asal landasan berkembar elektrik di Lembah Kelang Fasa 2 KVDT2 Daya Maju LT80 Sendirian Berhad mendedahkan bahawa Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong pada 14 April telah meminta firma itu untuk memberikan subkontrak keseluruhan projek tersebut kepada sebuah syarikat Cina, dakwa bekas Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fuk. Anthony Lok tidak faham kenapa Ka Siong mahu menamatkan projek tersebut yang kononnya diberi oleh Kerajaan Pakatan Harapan menerusi rundingan terus. Beliau membidas alasan Ka Siong kerana sengaja buat-buat lupa bahawa projek itu sebenarnya diluluskan oleh bekas Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liew Tiong Lai sebelum pilihan raya umum ke-14 pada kos RM5.2 bilion secara rundingan terus. Anthony Lok bertanya apakah benar bahawa kontrak itu dibatalkan kerana syarikat tersebut tidak memenuhi permintaan Menteri Pengangkutan. Namun beliau secara sengaja melupakan fakta bahawa projek ini telah diluluskan oleh mantan presidennya, Datuk Seri Liew Tiong Lai, sebelum pun PRU 14 pada kos RM5.2 bilion secara rundingan terus dan semasa memorandum jemaah menteri untuk projek ini diluluskan oleh Kabinet pada ketika itu, Yang Berhormat Air Hitam juga merupakan sebahagian daripada anggota Kabinet tersebut. Sekiranya tuduhan seperti ini dilemparkan terhadap mana-mana menteri dari DAP, sudah tentu kami dilabelkan sebagai menjual kepentingan negara kepada China dan memangsakan kontraktor Bumiputra. Setiausaha organisasi DAP itu mendedahkan keputusan Presiden MCA itu telah menyebabkan 8,512 pekerja hilang pekerjaan dan memberi kesan negatif kepada 261 syarikat pembekal yang kebanyakannya syarikat Bumiputra. Malah, kata Anthony Lok, Persatuan Kontraktor Bumiputra telah merayu kepada Menteri Pengangkutan dan Menteri Kewangan supaya projek diteruskan. Namun, suara mereka tidak didengar di Putrajaya. Justru beliau mempersoalkan di mana pejuang-pejuang Melayu dan Bumiputra dalam kalangan Kerajaan Perikatan Nasional yang tidak memperjuangkan ratusan syarikat Bumiputra ini. Untuk rekod, projek tersebut dianugerahkan semula kepada Daya Maju Infrastruktur Asia Sdn Bhd DMIA, Lembaga Tabung Angkatan Tentera LT80, JV kerana faktor pengurangan kos sebanyak 15%. Risiko tindakan undang-undang oleh kontraktor terhadap kerajaan akibat pembatalan kontrak yang telah ditandatangani oleh kerajaan terdahulu dan kepentingan LT80 dalam projek tersebut dan supaya projek tersebut boleh diteruskan tanpa kelewatan. Pada 7 September lalu, firma Guaman Zurafiq and Partners yang mewakili kontraktor tersebut menamakan Kerajaan Malaysia dan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong masing-masing sebagai defendant pertama dan kedua. Sementara itu, Kesatuan Pekerja-Pekerja Kereta Api Tanah Melayu Berhad RUM menyatakan sokongan kepada Anthony Lok kerana menuntut jawapan dari Kementerian Pengangkutan berhubung dakwaan kontraktor dari China sedang disasarkan berkaitan projek KVDT 2. Mafia apa khabar soal RUM? Pembatalan ini memberi implikasi kepada kelewatan penyiapan projek yang boleh mengakibatkan kerencatan larian tren penumpang sehingga mengganggu pengguna yang menggunakan perkhidmatan perkeretaapian khususnya di Lembah Kelang. Malah perkhidmatan lain seperti perkhidmatan antarabandar dan perkhidmatan tren kargo juga turut terjejas. Dari sudut keselamatan landasan, ianya memberi risiko kepada larian tren yang boleh terjadinya kegelinciran kerana landasan KVDT2 berada dalam keadaan berisiko.
Pendapatan KTMB juga turut terjejas bila mana penggunaan train dikurangkan berdasarkan kerja-kerja pembaikan di bawah projek KVDT2. Apatah lagi bila penambatan kontrak KVDT2 mewujudkan tempoh kelewatan yang melampau berbanding tempoh projek KVDT2 yang dianugerahkan kepada syarikat daya maju LTAT Sdn Bhd, kata kenyataan RUM. RUM juga mengungkit peranan apa yang namakan mafia yang boleh dikaitkan melalui projek-projek yang sedang diusahakan termasuk projek KVDT2 sehingga strategi susun atur penambatan kontrak Ketua Pegawai Eksekutif KTMB Datuk Kamaruzaman Zainal yang tidak berasas tanpa alasan munasabah kerana tempoh kontraknya selama 2 tahun berakhir pada 21 Oktober 2021. Ujar RUM bukan sahaja jawatan Ketua Pegawai Eksekutif KTMB tapi tindakan ini bakal melibatkan jawatan pengurusi lembaga pengarah KTMB dan lembaga pengarah KTMB. RUM juga sedar tujuan cadangan pelantikan Encik Muhammad Rani Hisham Samsudin sebagai Ketua Pegawai Eksekutif KTMB yang mempunyai agenda tersirat oleh kumpulan yang RUM gelar mafia. Untuk rekod, Encik Muhammad Rani Hisham Samsudin adalah Presiden KTMB yang menulis surat mencadangkan kepada Menteri Kewangan agar tidak menganugerahkan projek KVDT2 kepada syarikat daya maju LTAT Sdn Bhd. Dakwa kenyataan itu. Sudah terang lagi bersuluh, wahai pemimpin Melayu dan Bumiputera yang beragama Islam, takutlah kepada Allah SWT, bukan takut kepada mafia. Daripada idea ikut suara Doraemon dan kahwin dengan progol untuk selesai masalah sosial sehinggalah kepada menuduh penjawat awam takut mati, enggan membayar gaji penjawat awam, kini timbul pula usul cetak wang. Ketua Armada Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal mencadangkan Bank Negara mencetak lebih banyak wang untuk meringankan kesusahan rakyat. Pada temu bual di stesen radio BFM, Timbalan Menteri Belia dan Sukan itu berkata wang itu untuk diagih-agihkan kepada orang ramai. Bagaimanapun cadangan beliau menjadi sasaran kecaman netizen, sindiran dikata gila, bodoh dan lain-lain. Netizen Zahara Saleh bin Talib mempersoal tahap pemikiran Menteri Kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin. Cetak duit untuk bagi direct kad rakyat yang memerlukan, ni menteri dah gila ke apa? Tahap menteri TSPM 8 habis hancur negara dapat menteri macam ni. Aswadi Ismail melampirkan gambar mesin mencetak duit dengan caption mesin cetak duit untuk dijual. Harga boleh dirunding, boleh cetak duit RM50, RM100 sempena menyambut seruan menteri cetak duit. Peniaga Muhammad Roslan Awang menulis kebodohan itu pula ada dua jenis. Kebodohan yang diwarisi secara genetik dan kebodohan yang dibayar. Amat malang sekali apabila sebuah negara ditadbir oleh sekelompok beliau yang mempunyai kedua-dua kebodohan tersebut. Terdapat juga kecaman yang lebih serius. Dalam hantaran pendek, aktivis amanah Jamzuddin Adani berkata, Bank Negara Malaysia nak cetak duit lagi. Aduh, jangan sampai lagi macam Venezuela dan Zimbabwe sudah. Merujuk kepada kes dalam negara yang pernah terbabit, Naib Ketua AMK Selangor, Zulhimi Zainur berkata, cadangan Wan Ahmad Faisal itu akan menyebabkan keadaan menjadi huru-hara. Malah kita boleh lihat bahawa antara kesan yang lain ialah menurunkan nilai mata wang, di mana pada hakikatnya nilai mata wang negara pada ketika ini sudah pun berada tahap yang kritikal, katanya. Beliau merujuk kepada negara Venezuela dan Zimbabwe yang sudah melaksanakan dasar kewangan helikopter serupa dan kesannya mereka mengalami masalah inflasi yang melampau atau hyperinflation. Kita lihat bagaimana keadaan ketika itu jelas kucar-kacir kerana tingkat harga barangan di Zimbabwe meningkat sebanyak 231 juta peratus. Ini bermakna harga satu aiskrim yang pada asalnya bernilai $1 Zimbabwe telah meningkat kepada 231 juta Zimbabwe hasil daripada pelaksanaan dasar tersebut, kata beliau. Menurut beliau, Amerika Syarikat yang jelas mempunyai keupayaan bagi melaksanakan dasar kewangan ini pun tidak melakukannya. Alternatif sebenar yang harus difikirkan oleh pihak kerajaan ialah bagaimana kita mahu merangsang pertumbuhan ekonomi dengan lebih agresif dan memastikan dasar yang diperkenalkan serta peruntukannya diberikan benar-benar dimanfaatkan dalam bentuk program yang produktif, tegasnya. Faisal bukan hanya dikecam oleh penyokong parti lawan tetapi juga dari ahli gerombolan tebuk atap sendiri. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Dr. Puan Zarkashi menyoal sama ada Wan Faisal terlebih outside the box. Abahku kalau over sangat elok rotan je dia ni, katanya. Abah merujuk kepada Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Ingat lagi pepatah, jika guru kencing berdiri,
anak murid kencing berlari. Itulah penyakit yang sedang menghinggapi pemimpin Perikatan Nasional. Bukan semua negara melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP atau seumpamanya seperti Jepun, Korea Selatan, Taiwan, Vietnam, Laos, Kerala di India dan China. Mereka semua tidak melaksanakan PKP atau seumpamanya yang memaksa rakyat iaitu rakyat tinggal di rumah dan tidak keluar untuk tempoh masa tertentu, kata Penasihat Penyelidik Institut Pendidikan Khazanah KRI Dr. Jomo Wamis Sundaram. Beliau mempertikai sama ada PKP yang dilaksanakan di negara ini merupakan langkah terbaik dalam mengawal COVID-19 dan melindungi kebajikan rakyat. Kata beliau, negara-negara lain telah pakai pendekatan lain yang jauh lebih efektif. Menurut beliau, kemerosotan ekonomi di Malaysia bukanlah semata-mata kesan daripada wabak itu, tetapi berpunca daripada langkah PKP yang dilaksanakan kerajaan. Jika Malaysia melaksanakan pendekatan lain dengan efektif untuk membendung penularan virus tersebut, PKP mungkin tidak diperlukan. Jomo percaya pendekatan kerajaan itulah yang menjadikan orang ramai mula mempersoalkan keberkesanan PKP dalam menghentikan penularan wabak berkenaan. Kata Jomo, ada defisit kepercayaan dalam kalangan rakyat terhadap kerajaan. Tambahnya lagi, Jomo berkata demikian dalam forum dalam talian malam tadi berjudul Belanjawan 2021 bergerak ke arah pemulihan yang dianjurkan oleh Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ahli panel lain ialah Ahli Parlimen Kangar Nur Amin Ahmad. Terdahulu, Jomo berkata pandemik COVID-19 telah menyerlahkan lagi ketidaksamaan yang ada dan mungkin mendorong 71 juta orang menjadi miskin yang melampau pada tahun 2020 sejak 1998 menurut laporan Sustainable Development Goals SDG Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB 2020. Oleh kerana 55% penduduk dunia tidak mempunyai perlindungan sosial, pendapatan yang hilang bermaksud kemiskinan dan kelaparan, kata Jomo dalam rencananya di ksjomo.org. Menurut beliau, sebelum COVID-19, 690 juta mengalami masalah food insecurity, iaitu kekurangan makanan atau kelaparan, sementara 113 juta mengalami kekurangan makanan yang teruk dan kronik atau hampir kebuluran. Mereka yang berada di sektor informal biasanya tidak mempunyai kondisi kerja yang baik dan perlindungan sosial. Kini, kebanyakan tenaga kerja tidak memiliki keupayaan atau kemampuan untuk bekerja dari rumah selama tinggal di rumah kerana kebanyakan pekerjaan tidak dapat disiapkan dari jauh walaupun oleh mereka yang memiliki infrastruktur digital. Kata Jomo, sebilangan besar telah berjuang untuk bertahan. Langkah-langkah bantuan tidak banyak membantu rumah tangga yang rentan, sementara polisi pemulihan tidak banyak membantu perusahaan kecil dan mikro yang menghadapi masalah dalam mengakses modal, kredit dan kecairan bahkan pada waktu biasa. Kerana itulah, meskipun kerajaan ini mempunyai kabinet terbesar dalam sejarah Malaysia dengan lebih 70 ahli kabinet, kita dapati dalam kerajaan ini seolah-olahnya tangan kiri tidak tahu apa yang sedang dilaksanakan oleh tangan kanan. Tak ada penyelarasan, tegas Jomo. Tegurlah banyak mana pun jika pemimpin dalam kerajaan Perikatan Nasional bersikap sombong, menjaga kepentingan kedudukan, apapun yang disarankan oleh pakar akan terus diperlekeh. Ada mata tetapi tidak melihat. Ada telinga tetapi tidak mendengar. Ada otak tetapi tidak berfikir. Justru ke mana hendak dibawa bahtera Malaysia? Wahai pemimpin, cukupkah dengan menakut-nakutkan rakyat Malaysia bahawa musuh ialah negara Perancis yang Islamofobia? Sebenarnya musuh anda ialah diri anda sendiri yang cakap lain, buat lain. Kelantan dikatakan menjadi negeri tertinggi pelibatan dadah dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. Dilaporkan bahawa seramai 1,417 individu terjebak bagi tempoh 3 tahun sejak 2018 hingga Jun lalu. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK mendedahkan negeri di pantai timur semenanjung itu mencatatkan kes paling ramai dalam kalangan pelajar sekolah rendah hingga menengah berusia 12 hingga 20 tahun terbabit dengan penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah AADK, Datuk Seri Zulkifli Abdullah berkata, statistik bagi tempoh sama merekodkan Johor kedua tertinggi remaja terlibat dadah dengan 912 kes diikuti Pahang 872, Selangor 85 dan Sarawak 805 kes lapor mingguan Malaysia. Menurutnya, remaja dan pelajar sekolah sentiasa berisiko terdedah dengan penyalahgunaan dadah akibat kewujudan pelbagai jenis dadah sintetik yang semakin berleluasa.
Ujarnya, kumpulan dadah yang paling menjadi pilihan pelajar ialah amphetamine type stimulants ATS seperti syabu, pil koda dan ekstasi apabila sebanyak 8,052 ketagihan direkodkan. Apa yang membimbangkan, ketagihan akan menjadi lebih teruk apabila penagih bergantung kepada dadah ini sehingga menyebabkan masalah mental, tegasnya. Zulkifli berkata kemasukan dadah dipercayai melalui jalan-jalan tikus memandangkan kedudukan negeri-negeri terbabit yang berdekatan dengan negara-negara jiran. Begitu mudah dan bekalan dadah ini sampai seterusnya menyumbang peningkatan penagihan dadah dalam kalangan pelajar di 5 negeri ini. Tambahnya lagi, sudah acap kali isu pengagihan dadah di kalangan kanak-kanak sekolah ini didedahkan di dalam media. Tahun lepas, Presiden Persatuan Pemeriksa Penipuan Bertauliah Malaysia, Datuk Seri Akbar Sattar berkata kegiatan penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat dikesan berlaku seawal usia 7 tahun. Statistik terkini pula menunjukkan 74% penagih baru datang dari golongan berusia 19 hingga 39 tahun. Pada setiap hari, kira-kira 70 penagih dadah baharu direkodkan dan angka ini amat membimbangkan apabila dadah kini menjadi pilihan utama masyarakat. Apatah lagi, ada sedikit penjualan dalam talian yang menyasarkan golongan remaja terdiri daripada pelajar sekolah apabila mereka kononnya menjual gula-gula berperisa namun ia sebenarnya dadah, katanya seperti dipetik Harian Metro. Beliau menggesa ibu bapa agar memainkan peranan penting dalam memastikan anak-anak mereka tidak terjebak dalam kegiatan berkenaan. Ini kerana kita dapati punca utama penyalahgunaan dadah dalam kalangan kanak-kanak dan remaja berlaku atas faktor kekurangan masa ibu bapa bersama anak-anak selain tidak mengambil tahu dengan siapa anak mereka berkawan. Oleh itu, dalam tempoh seminggu sekurang-kurangnya perlu ada sekali waktu perlu diluangkan ibu bapa untuk anak-anak mereka, katanya. Inilah dia masalah di hadapan mata yang cuma dipejamkan oleh pemimpin politik yang hanya sibuk mencari kuasa dan kekayaan sendiri. Ibu bapa terlalu sibuk mencari sesuap nasi untuk keluarga sehingga kebajikan anak-anak terbiar. Sungguh memalukan apabila negeri-negeri yang terbabit majoriti penduduknya beragama Islam. Masakan pemimpin politik tidak tahu masalah ini. Apalagi yang ditunggu oleh ketua-ketua pemuda parti politik di negara ini. Atau ini salah DAP jugakah? Atau mahu menunggu Ustaz Ibit selesaikan isu ini juga? Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.